Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadil Tuan Syed Abdul Aziz Sekutu Pengerusi Majlis, Tuan Imam Searah Masjid, seluruh pegawai masjid, ahli dan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah pada malam ini kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang masih lagi memberi kesempatan dan peluang pada kita untuk kita bernyawa di atas muka bumi ini demi merealisasikan diri kita sebagai hamba Allah sebelum kepulangan kita semua kepada Dia. Alhamdulillah, saya merasa syukur dapat sampai ke masjid tua ini. Saya rasa saya sampai pada malam ni kali yang kedua. Satu masa saya mai ke Penang ni, kawan-kawan ajak mai ke masjid ni, tengok masjid tua pagi. Tapi parking kereta waktu. Jadi bila masuk, bila naik waktu, saya kata, masjid ni macam pernah mai. Memang pernah mai semua, alhamdulillah. Masjid yang berusia 1700 tu, 1734 kira berapa tahun lah, berapa ratus tahun, 289 tahun. Tentulah masjid ini ialah masjid yang penuh dengan rahmat, kerana usia yang panjang seperti manusia yang berumur panjang. Orang yang berumur panjang, Nabi confirmkan dia ialah orang yang paling baik kalau dia amalnya soleh. Seperti yang Nabi sebut dalam hadisnya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Maka begitulah masjid bila mana dia tua. Bila mana dia tua, berarti dia lama. maka banyaklah orang yang bersemayam di dalam dia.
banyaklah orang yang baca Quran di dalamnya, beriktikaf, berzikir, berselawat, bertasbih, beribadat di dalamnya. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pulau Pinang ialah bumi yang penuh dengan keberkatan dan rahmat, kerana masih ada masjid-masjid tua, dan di sini bercampur pelbagai bangsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menandakan di sini ialah tempat pertemuan para pendakwah, pedagang yang mai ke sini ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah, pertemuan-pertemuan itu sudah pastinya ialah pertemuan-pertemuan kerana Allah, dan berpisah juga kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenung sepotong ayat yang Tuhan sebut di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Hanya saja orang yang dapat memakmurkan rumah Allah itu ialah orang yang ada 4 sifat. Yang pertama, man amana billahi wal yawmal akhir, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa aqama as-salah, orang yang mendirikan sembahyang. Wa ata az-zakah, orang yang mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan orang yang tak pernah takut melainkan hanya kepada Allah. Itulah orang yang dapat memakmurkan rumah Allah. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man amana billahi wal yawmal akhir, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Begitulah juga orang yang nak menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan, juga ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat juga. Seperti mana yang Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi Allah sebut sesungguhnya pada contoh pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh teladan yang baik. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bagi Nabi SAW itu ada contoh teladan yang baik, siapa yang nak ikut tu contoh teladan yang baik tu? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka tentu subhanallah, maka masjid yang merupakan rumah Allah di bumi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang dapat memakmurkan dan menghidupkan rumah Allah? Sebab masjid didirikan adalah untuk diimarahkan, bukan untuk dibangga-banggakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid dibina ialah untuk diimarahkan, bukan untuk kita membangga-banggakan. Masjid ni hebat, dia mahal, lawa, elok. Sekalipun tidak salah kita berbangga dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tujuan paling utama ialah mengimarahkan. Apa guna cantik kalau tidak diimarahkan? Bila dah kita mengimarahkan
dapat mengimarahkan rumah Allah, memenuhkannya dengan orang yang datang sembahyang berjamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dihidupkan pula dengan majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Maka lepas itu tidak salah kita berbangga dengan rumah Allah. Tuan-tuan, tujuan yang paling utama ialah menghidup dan mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Rasulullah, masjid zaman Nabi seadanya saja, tapi hidup dan penuh. Lantai pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hanyalah pasir sahaja. Bumbung hanyalah pelepah tamal saja. Kalau turun hujan, basahlah pasir dan sujudlah para sahabat di atas pasir yang bercampur dengan air. Kalau tak hujan, mereka sujud penuh mereka dengan pasir. Maka sebab itu para ulama menganjurkan kita untuk memperingati masjid awal yang sembahyang dalam masjid yang sebegitu sederhana. Lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pasal apa kita sapu muka? Sapu muka tu sebab nak bagi ingat generasi sahabat hari itu. Sapu muka sebab muka mereka penuh dengan pasir. Generasi sahabat hari itu. Maka subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, maka itulah masjid yang dibina di atas asas taqwa. Maka alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad, rezeki orang Penang ada lagi masjid yang macam ni. Sekalipun boleh kalau buat masjid hebat lagi kan, boleh, sangat-sangat boleh. Sebab banyak dah masjid-masjid lama, orang runtuh, orang buat lain baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kita pula memang mudah sangat nak buat masjid sah ya. Dihimpun, boleh buat masjid. Tapi tuan-tuan, bila buat masjid baru, masalah Sayyidina Muhammad, dia macam budak baru beranak. Masjid yang lama seperti seorang tua yang dah lama, amalannya dah banyak. Maka tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, pada malam ini kita sedang menikmati rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengekalkan rumah dia yang berusia lebih daripada 200 tahun menjangkau 300 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang dapat mengimarahkan rumah Allah ialah orang yang beriman dengan Allah, percaya dan yakin kepada ketuhanan dia sebagai Tuhan yang Maha Esa. Maknanya apa? Maknanya orang yang boleh main masjid ni ialah orang yang iman dan kuat. Sebab itu Nabi sebut, idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok seorang lelaki berulang-alik rumah dia masjid, rumah dia masjid, rumah dia masjid, fashhadu lahu bil iman, perakukan keimanan dia, iktiraf kekuatan iman dia. Calang-calang iman tak boleh. Iman yang kuat saja boleh main masjid, main-main subuh, balik sagi main-main duha, balik sagi main-main asar, balik sagi main-main maghrib, sagi main-main isya, sagi main pula subuh, duk berulang alik. Sebenarnya orang tu lah orang yang Nabi suruh perakukan keimanan dia.
Apa tujuan Nabi suruh perakukan keimanan dia? Untuk dia saksi di akhirat esok bahawa dia adalah orang yang benar-benar beriman pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang main masjid, kiri kanan dia tu pokok kayu, batu bata, pasir, tanah, tembok, rumah, semua menjadi saksi kehadirannya ke masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tak kira lagi tempat dia sujud. Kalau dia orang lama, kalau selalu main masjid, sudah pasti banyak tempat dalam masjid ini pernah dia sujud. Dalam masjid ni dia tak boleh buat macam main ngaji. Main ngaji kita duduk setempat ya. Kalau tempat tu kita duduk, tempat tu lah kita duduk. Kita tak ubahlah tempat duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab berkat turun di tempat yang kita istiqomah duduk. Tapi kalau kita main semayang, main masjid, jangan duduk tiang tu ya. Orang tanya, berapa lama dah duduk tiang ni? 30 tahun dah. Dia kena semua tempat. Tang tu, tang tu. Satu semua masjid pernah dia semayang. Dia nampak giliang pertama. Dia main sunat ujung tu. Sagi nak mayang isyak pula mayang sunat, selangkah lagi. Lepas isyak selangkah lagi. Jadi dia buat turn satu masjid ni. Tuan-tuan, esok bila mana kita mati, tempat yang pernah kita sujud nangis dan memohon ampun pada Allah untuk kita, sebab dia kehilangan dah orang yang selalu datang ke masjid sujud. Berarti soal Sayyidina Muhammad, tempat-tempat sujud itu macam ada perasaan. Bila mana kita mati, kita berpisah dengan dunia, dia pun sedih berpisah dengan kita. Itulah nilai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid ni tuan-tuan, apa jadi pun duduklah dalam masjid. Kita tengoklah video hak berlaku umpama di Palu ke mana tu. Banyak video tu. Bila bergerak masjid tu pakai lari keluar, tu betul dia tak kena. Tu imam pun nak istiqomah pun tak apa boleh tu. Akhir tu imam lari keluar. Sedangkan tuan-tuan, apa keadaan sekalipun, duduklah dalam masjid. Kalaulah kita kata soal Sayyidina Muhammad, kita tak tahu hari ni depan ni apa takdir Tuhan. Bergerak ke apa ke, masjid tempat kita. Larilah ke rumah Allah. Pasal ada janji daripada Rasulullah. Ketika Nabi mai ke Mekah, bawa tentera pada hari pembukaan Mekah. Pada hari pembukaan Mekah, Nabi bawa tentera. Orang Quraisy tak ada persediaan untuk menentang Rasulullah. Mereka dah jadi halwi, dah jadi kecil. Mereka dah kalah dalam siri-siri peperangan sebelum tu. Kekuatan mereka dah habis. Tuan-tuan, bila Nabi mai bawa tentera, pakat takut. Pasal dia tahu hari itu dia mati. Tapi Nabi kata, siapa bersembunyi dalam rumah dia selamat, siapa bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan dia selamat, siapa bersembunyi dalam Masjidil Haram dia selamat. Maknanya dalam masjid tempat selamat. Siapa dalam masjid, dia selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari berlaku gempa bumi dahsyat
di tanah Arab yang menjadi tanda alamat kiamat akan berlaku. Sebab sebelum kiamat akan berlaku 3 gempa bumi yang dahsyat. Yang pertama, gempa bumi dipanggil khasfun bil masyriq, gempa bumi di timur. Yang kedua, khasfun bil maghrib, gempa bumi di barat. Yang ketiga, khasfun bi jaziratil Arab, gempa bumi di semenanjung tanah Arab. Kita pun tak tahu dah berlaku dah ke gempa bumi di timur yang hari ni orang bercakap tentang gempa bumi kan, tak tahu adakah nak berlaku. Tapi kalau berlaku memang dahsyat, jadi alamat kiamat. Gempa bumi di barat akan berlaku. Yang orang tuduh nak tempat berlaku tu ialah di Yellowstone. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gempa bumi dahsyatnya sebab Yellowstone tu dia gunung berapi. Dia bawahnya gunung berapi. Jadi tempat yang tempatnya ada gunung berapi, bila ada gempa bumi memang dahsyat. Dan yang ketiganya adalah gempa bumi di semenanjung tanah Arab. Kalau berlaku gempa bumi di tanah Arab tu, gempa bumi itu melibatkan berlaku di Mekah dan juga Madinah. Di Madinah sesaat berlaku gempa bumi itu, orang munafikin lari keluar daripada kota Madinah. Maknanya orang yang lari keluar daripada masjid dibimbangi dia adalah orang yang memiliki iman yang tidak sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan, subhanallah, tengok ada video tu berlaku gempa bumi di Palu tu, satu orang jadi imam, duk kocok di tepekan dinding. Ingatlah, tu orang yang iman dia sempurna. Kalau aku nak mati, biarlah aku mati tengah semayang, biar aku mati dalam masjid. Tapi orang yang imannya longgar, dia tak mau mati dalam semayang, dia tak mau mati dalam rumah Allah. Tuan-tuan, subhanallah, terkatakan hanya orang yang iman dia kuat, pergantungannya kepada Allah sahaja yang boleh main mengimarahkan masjid. Dulu berlaku satu masa waktu banjir di Kelantan. Banjir yang dahsyat tu. Satu orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang selalu mengimarahkan rumah Allah. Rumah dia masjid, rumah dia masjid, rumah dia masjid. Akhir balik rumah tak ada pi masjid ayat lain. Akhirnya berhari-hari tak ada pi masjid. Rumah dia rumah atas ada, ayat naik tapi mereka boleh duduk sebab rumah atas. Allahu Akbar. Yang saya dengar cerita dia, salah seorang orang tua ni, siap bila masuk waktu semayang, duduk di birai tingkap, tengok jalan pergi masjid. Sebab dia hati di masjid. Masuk waktu semayang, tengok jalan pergi masjid. Sebab hatinya di masjid. Orang yang hati di masjid ni ialah seorang di antara 7 orang yang dapat bernaung di bawah arasy Allah di akhirat esok, pada hari yang tidak ada payungan dan naungan melainkan payungan dan naungan rahmat arasy Allah saja, iaitu rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, iaitu orang yang hatinya bergantung dan berpaut di masjid. Tuan-tuan, satu bila tunggu akhirnya subuh. Satu hari yang keberapa duduk di rumah tu, makin subuh, suluh ayam surut. Sallallahu alaihi wasallam kata kat bini dia nak pergi masjid lah. Isteri dia kata nanti siang kita tahu macam mana. Dak nak pergi masjid lah, ayam surut lah. Bayangkan perasaan orang yang hati bergantung dengan masjid. Akhir tuan-tuan, bini dia kata dia tak kira, dia tak peduli lah, dia nak pergi masjid. Dalam perjalanan harung ayam nak pergi masjid tu, mai arwah yang besar.
Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad mai arif tuan-tuan, bawa dia dan mati dia dalam perjalanan ke masjid. Keluar sahabat mati dalam perjalanan ke rumah Allah. Tuan-tuan, tu yang dia katakan, boleh main masjid, hati yang macam tu boleh. Hati yang tak macam tu tak boleh main masjid. Orang bang tanah lah, dia dapat kerja hari, hak kerja dia besar lagi, hak tu tak boleh main masjid. Orang yang boleh main masjid ni hati yang duduk di masjid, boleh main masjid. Mu'allaqun qalbuhu bil masajid, yang beriman dengan Allah sebenar-benar keimanan. Orang yang duk pergi pulang alik masjid, rumah dia masjid, dia mesti akan mati. Sama ada dia mati nak pergi masjid ataupun mati balik daripada masjid, pasti insya-Allah. Banyak dah tuan tunjuk balik pada masjid. Waktu buang baju, nak tukar kain, rasa penat, sanak dibirai katil, habis rumah dah, balik pada masjid. Aja nak pergi masjid, rumah di belakang jalan, orang bang subuh, daripada rumah nak main masjid, lintas jalan main kereta, bam, tuan-tuan, jatuh kembali pada Allah dalam perjalanan nak pergi rumah Allah. Kita orang beriman tak macam tu, nak pergi masjid, nak balik masjid, mati dalam masjid. Tapi orang yang imannya tak betul, dalam masjid dah keluar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, itu pertama. Yang kedua, yaumul akhir, orang yang beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat, pasal apa nama hari akhirat? Hari akhirat, nama hari akhirat sebab hari yang paling akhir. Ni hari tidur malam, namanya malam. Siang namanya hari, malam namanya malam. Ni malam, esok siang, malam, siang lagi, siang malam, siang malam, siang malam. Nama hari akhirat sebab siang, malam tak ada lah. Maka hari yang paling akhir sekali, hari yang paling last sekali, tuan-tuan. Sebab hari ini bila ada hari orang hidup, bila ada malam orang tidur. Akhirat tak ada tidur lah, hidup sepanjang masa selama-lamanya. Tuan-tuan, akhirat ni selama-lamanya, abadal abidin, selama-lamanya. Tapi akhirat itu bermula bila? Akhirat bermula dengan mati. Masuk dalam kubur, bermula hari pertama di alam akhirat. Maka sebab itu Nabi sebut, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kubur ialah perhentian pertama dari perhentian akhirat. Siapa yang selamat di alam kubur, maka perhentian yang bakal dia tempuh semakin mudah. Siapa yang tak selamat di alam kubur, maka perhentian yang ditempuh semakin payah. Jadi kita faham kata kubur ialah perhentian pertama di antara perhentian akhirat. Siapa di hatinya ada mati, boleh main masjid. Siapa di hatinya tak ada mati, tak boleh masjid. Persiapan nak pergi masjid, persiapan untuk mati, boleh pergi masjid. Tapi kalau nak hidup tu, banyak orang nak hidup, banyak masa tak mati. Hidup ni kerja. Celik mata kerja, balik daripada rumah tidur, esok pergi kerja, balik otaknya kerja. Semayang pun kadang-kadang tidak. Allahumma salli ala sayyidina. Hatta tuan-tuan, malis ilmu pun tak kenal. Allahu akbar. Auzubillah. Ada satu orang saya nak cerita di pedoman kat kita. Satu masa hari itu cuti, saya pergi ziarah saudara di sana. Pergi rumah dia,
Tiba-tiba duk sembang mai satu lelaki bini, orang tua, sama-sama tua. Mai masuk. Oh, dia kenalan pada saudara kami tu. Ceritanya, Tok Wan duk mana? Kata Tok Wan lah tua. Tok Wan duk mana? Duk lah ustaz. Main mana ni? Main mengai. Duk lah ustaz tu, main mengai di pelih tu. Jomnya ada main mengai. Salah Muhammad. Ni, tok teman, bini teman. Saya tanya, duk lah ustaz tak mana? Kita pun orang ustaz juga. Duk lah ustaz tak mana? Salah senang. Dia kata duk belakang jabat zakat. Saya duk pergi tu. Duk pergi mengajar hari Jumaat. Ada ke orang mengaji? Dia boleh tanya itu. Ada ke orang mengaji? Ya Allah, tak tahu malih ilmu. Sedangkan orang penuh mengajar hari Jumaat. Dia jabat zakat ketika tu. Maknanya dalam kepala otaknya tak ada cakna balas ilmu. Apa kemerbahayaan dalam kepala otak tak ada malih ilmu? Susah nak masuk syurga. Sebab Nabi sebut, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang menjalani jalan tujuannya nak pergi ke majlis ilmu, sahhalallahu tariqan ila jannah, pastilah Allah akan memudahkannya jalan untuk masuki syurga. Itu janji Rasulullah. Sebab tu siapa-siapa yang nak berhijrah, nak jadi baik tapi tak main mengaji, susah nak masuk syurga. Siapa-siapa yang Tuhan bagi kecenderungan suka dah pergi mengaji, insya-Allah dia pasti mudah nak masuk syurga. Apa maknanya? Bila main mengaji dengan tazkirah dah, dengan tazkirah timbul tak semangat nak buat? Nak tu main sekali, main 2 kali lagi kuat, main 3 kali lagi kuat, main 4 kali lagi kuat. Akhirnya boleh buat. Jadi akhirnya dia boleh beramal amal yang soleh. Itu menyebabkan dia senang masuk syurga. Tapi kalau tak main ngaji, tak main kuliah, tak pernah dengar tazkirah, ada. Dalam kepala otak kerja je. Satu masa saya jumpa satu orang di Kuala Lumpur. Sembang lah. Dia kata Kuala Lumpur ni ustaz, kalau tak pulun, tak main ngaji. Dia tuan-tuan, dia lepas kerja, dia tak terus balik rumah, sangkut baju dalam kereta, kain, kepiah apa semua. Lepas kerja langsung pergi masjid Tamanah, rehat sat, mandi, kuliah. Itu Tuhan bagi saya jumpa orang macam tu. Orang lain lepas kerja nak balik, dia kata kalau balik pun dia kata bukan boleh sampai rumah orang jam. Betul je kalau fikir. Biar kita pergi mengaji. Saya kata ni antara contoh orang yang Tuhan bagi saya jumpa, insya-Allah calon penghuni syurga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hati ada mati, boleh pergi masjid. Tapi kalau ada hidup semata-mata, mati tak ada, susah pergi masjid. Jadi kita pergi masjid ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ada masalah, pergi masjid tenang suruh pergi masjid tuan-tuan. Betul tak? Hari Jumaat paling tenang hari. Tu khatib alhamdulillah ada mula tenang. Sedang-sedang orang gerak lah bang. Orang kamat lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, inilah rumah Allah yang jadi tempat kebahagiaan dan tempat orang yang imannya kuat kepada Allah dan akhirat boleh masjid. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Orang yang mendirikan sembahyang. Orang mendirikan sembahyang ni tuan-tuan, dia bukan sakat diri, dia bukan sakat buat, tapi dia mendirikan. Kalau sakat buat macam anak-anak kita baru ajak mayang. Abang mayang ni, dah lagi mayang dulu.
Lepas tu bila dia semayang, mayang mayang dah, pergi main. Tu dia panggil menunaikan. Kira buat, kira dah okey lah. Tapi bukan begitu mendirikan semayang. Mendirikan semayang selepas dia menunaikan, tuan-tuan, Rasulullah Sayyidina Muhammad perangai semayang tu bawa keluar semayang. Dalam semayang Rasulullah Sayyidina Muhammad ada peraturan. Ni tak boleh buat, ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. Sebab nama bila kita angkat takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram tu takbir yang mengharamkan benda yang boleh buat luar semayang tak boleh buat dalam semayang. Kita panggil takbiratul ihram. Dan takbir ni isyarat menolak dunia. Allahu Akbar, menolak dunia. Jadi perangai itulah yang kita bawa di luar semayang. Duduk atas muka dunia tapi tak ambil dunia bola hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seumpama seperti ikan duduk dalam laut tapi dia tak masin dengan air laut. Kita duduk atas muka dunia tapi kita tak ada dalam hati kita dunia. Tuan-tuan, itu dia panggil aqamus salah. Dalam semayang disuruh apa? Khusyuk. Jadi begitulah luar semayang pun khusyuk, tenang. Banyak orang semayang tak boleh bawa khusyuk luar semayang. Dalam semayang pun tak khusyuk, macam dia nak khusyuk luar semayang? Semayang rasa berat, kadang-kadang rasa ganggu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buat kerja tak habis lagi. Orang bang dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah masuklah. Mungkin azan tu ganggu dia, tuan-tuan. Tapi orang yang mendirikan semayang adalah orang yang selalu boleh tengok jam. Tak masuk betul ni, jadi tengok pula, dekat lah. Orang yang menunggu semayang. Maka sebab itu Nabi kata macam ni, siapa-siapa ambil wuduk di rumah solat Sayyidina Muhammad, lepas tu dia main masjid, dia masuk masjid, dia mayang sunat tahiyat masjid, dia tunggu semayang, dia macam orang semayang. Dia tunggu berapa minit? 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, tengah jam, sejam. Waktu tu semua dia kira macam dia semayang. Janji dia tak kentut lagi, dia tak batal wuduk lagi, dia tak berhadas lagi. Waktu tu semua dia kira semayang. Orang macam tu, tuan-tuan, barulah dia akan rasa semayang yang didirikan ialah semayang yang benar-benar didirikan. Tuan-tuan, kadang-kadang bagi orang yang tak macam ni, dia main masjid soalan Sayyidina Muhammad, dia bukan main masjid, bukan dia nak mayangi pun, dia nak singgah, nak kencing. Singgah nak kencing, masuk waktu mayang 1:30, dia singgah mayang tu 12:30. Bukan, dia singgah nak kencing tu 11:30. Selesai kencing, keluar tengok orang main masjid dah. Mayang buat dia ni buat apa? Dia tanya buat apa? Ni buat apa? Sedangkan kawan tu rindu masjid nak main, dia tengok jam nak main. Tuan-tuan, bagi orang yang main masjid awal, nak main semayang, nak baca Quran, nak berzikrullah, nak beriktikaf, tuan-tuan, orang itulah orang yang boleh mendirikan semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, masjid ni satu orang saya jumpa dalam hidup saya. Dia ni umur dalam 40 tahun baru menikah. Orang kata jodoh berat pun. Ni orang laki-laki 40 tahun baru jumpa jodoh, nikahlah kawan ni. Salah semua. Bila dah nikah, pak mentua, mak mentua nak bawa pi ziarah adik-beradik. Pi lah, hari tu hari Jumaat. Allah SWT. Cuma pak mentua terlupa jalan masuk, lama tak pi.
Dia kata pelan sikit. Nak tengok lorong. Tiba-tiba lorong hak dia nak masuk tu terlepas. Ada kan ni? Lorong. Kona. Kawan tu kona tuan main kata bam. Tuan-tuan bila kelang kabut suruh kona, tak ada nak tengok kereta lah. Bam. Tuan-tuan, matilah hamba Allah ni. Cadangnya nak pergi hantar mak mentua, isteri di rumah dia beradik tu, depan nak patah balik main Jumaat. Tapi tuan-tuan, subhanallah, ketentuan dah ditentukan. Kena bam, mati. Pak mentua hidup, mak mentua hidup, isteri dia hidup, dia mati. Akhir saya tanya mak mentua saya, sebab dia orang kampung kami, dia amal apa? Sebab dia mati hari Jumaat. Allahu Akbar. Sebab Tuhan tak pilih seseorang mati pada hari yang mulia, melainkan orang yang sangat mulia. Tuan-tuan, rupanya dia ni satu amalan dia pelik bagi kita, jarang jumpa. Kereta hak dia naik accident tu, kereta tu tak pernah dia naik ke tempat lain kecuali masjid. Kita merata pergi kerja naik kereta tu, kelah pergi naik kereta tu. Tak, kereta tu hanya guna pergi masjid lah. Kerja pun naik motor, hujan bintang mana pun naik motor. Tuan-tuan, balik kerja soalan Sayyidina Muhammad, rehat siap pergi masjid dengan kereta. Bercerita ni tak keluar, orang tak cerita sehingga dia mati baru keluar cerita dia. Dia pergi masjid, dia tulis bayar maghrib, mana-mana masjid, tulis tarikh masjid. Esok pergi masjid mana pula, tulis tarikh masjid. Kita pun telah tulis, ada siapa-siapa tulis. Saya pun banyak juga masjid macam tuan-tuan, tapi tak pernah tulis. Tapi dia tulis tarikh masjid. Tuan-tuan, salah saya nama, kalau tak salah ingat saya, masjid yang dia pernah singgah tu menjangkau 1000. Tuan-tuan, Allah tengok hati dia, Allah tengok perasaan dia, Allah kira. Walaupun tak ada orang pernah peduli, tak ada orang yang pernah kira, Allah kira. Dia mati, tuan-tuan, pada hari Jumaat yang mulia. Apa kelebihan mati hari Jumaat? Tak kena rasa kubur, masuk dalam kubur sebagai VIP. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tentulah orang ni orang yang hanya Allah tahu perasaan dan jiwa dia dengan rumah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketentuan aqamas salah, orang yang mendirikan sembahyang. Orang yang mendirikan sembahyang adalah orang yang menunggu waktu sembahyang, bukan orang yang terkejut masuk waktu sembahyang. Lepas tu sebaliknya, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa aqamas salah, dia kembang dengan wa ataz zakah. Sudah pasti orang ni adalah orang yang bila jaga sembahyang, dia pasti akan mengeluarkan zakat. Last ialah walam yakhsha illallah, orang yang tak takut melainkan hanya kepada Allah saja. Tuan-tuan, tu yang tak berani nak buat jahat, tu yang tak berani nak buat maksiat sebab takut. Hatta kalau tengah buat maksiat sekalipun, tetap takut dah. Macam mana? Ya Allah Tuhanku, janganlah Kau bagi aku mati tengah buat maksiat ni, Ya Allah. Waktu tu pun tengah buat maksiat tu, Ya Allah, janganlah Kau bagi aku mati tengah buat maksiat ni, Ya Allah. Tuhan orang yang takut pada Allah. Jadi bila mana takut pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia beza takut dengan hal lain. Takut kat ulang, lari daripada ulang. Takut kepada sesuatu akan menjauhkan kita daripada sesuatu, kecuali takut pada Allah. Takut pada Allah akan mendekatkan kita pada Allah. Maka subhanallah, maka sebab itu ciri-ciri orang yang paling utama di sisi Allah ialah takut pada Allah. Maka sebab itu Nabi sebut, ana asqakum billahi wa akhsha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Aku ialah orang yang paling bertakwa pada Allah. Aku ialah orang yang paling takut pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, takut pada Allah kena usaha. Macam mana nak usaha takut pada Allah? Ajar diri istiqamah mendirikan solat. Anak-anak kita kalau kita tanam semayang, dia akan timbul yang takut pada Allah. Tapi kalau kita longgak dalam ajak anak semayang, dan susah nak menimbulkan perasaan takut pada Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah malam ini adalah malam yang terbaik. Benar Allah janji pada kita masalah Sayyidina Muhammad untuk kita dapat istiqamah mendekatkan dan melekatkan diri kita dengan rumah dia. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah Allah mudahkan kita semua untuk menjadi hamba yang soleh, menjadi orang yang istiqamah mengimarahkan rumah dia, selalu mendekatkan diri padanya, dan kita harap Allah jauhkan kita semua daripada kemurkaannya, dekatkan kita semua dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.